warahmatullahi wabarakatuh saya ucapkan pada hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kehadrat ilahi kerana hari ini kita diberi peluang untuk bersama-sama berada dalam majlis ceramah perdana yang julung-julung kali diadakan. Baiklah, ceramah pada hari ini bertajuk perbandingan antara sains dan teknologi Islam dengan Barat. Baiklah, mari kita lihat ke skrin yang dipaparkan. Sains dan teknologi yang menjadi teras kemajuan fizikal ummah di serata dunia, mutakhir ini terus pesat berkembang dengan penemuan-penemuan baru yang telah memudahkan kehidupan manusia sejagat. Hingga kan ada yang menganggap zaman ini merupakan mercu kegemilangan sains dan teknologi yang dipelopori oleh Barat sendiri. Ada perkara yang dahulunya merupakan khayalan sains semata-mata tetapi kini telah menjadi kenyataan. Sebagai contohnya, penciptaan robot yang bertujuan untuk memudahkan urusan manusia. Semua bidang dalam sains dan teknologi masing-masing seolah-olah berlumba untuk menerajui peradaban masa depan. Justru dalam hal ini, sumbangan Islam dalam bidang sains dan teknologi seolah-olah dilupakan, sedangkan Islam pernah menerajui persada peradaban ummah di satu ketika dahulu dengan mengungguli tamadun dunia dengan sumbangan ahli-ahli sains Islam ketika itu. Sebelum itu, perlu diperjelaskan takrifan penting mengenai sains dan teknologi agar perbincangan selanjutnya menjadi lebih mudah difahami. Sains didefinisikan sebagai sebuah sistem untuk mendapatkan pengetahuan dengan menggunakan pengamatan dan eksperimen untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang terjadi dengan sistematik tentang struktur dan perilaku dari segala fenomena yang ada di dunia ini. Jadi, daripada takrifan ini, sains dibahagikan kepada tiga, iaitu sains tulen, sains gunaan dan sains sosial. Teknologi pula merupakan satu konsep yang luas dan mempunyai lebih daripada satu takrifan. Antaranya ialah penggunaan bersistem akan pengetahuan-pengetahuan sains dan untuk tujuan-tujuan amali. Dan takrifan lain pula menyatakan aktiviti atau kajian yang menggunakan pengetahuan sains untuk tujuan praktis dalam industri, pertanian, perubatan, perniagaan dan lain-lain. Justru daripada takrifan ini, maka sains dan teknologi merupakan cabang-cabang ilmu yang saling melengkapi dan tidak boleh dipisah-pisahkan. Seterusnya, mari kita terus ke topik utama ceramah kita pada hari ini, iaitu perbandingan antara sains dan teknologi Islam dan Barat. Jadi saya akan teruskan dengan perbandingan antara sains terlebih dahulu. Jadi sains Islam tidak memisahkan ilmu wahyu dari ilmu intelek. Ini merupakan ciri utama perbezaannya dengan sains Barat moden yang menekankan bahawa ilmu yang diterima sebagai sains hanyalah ilmu yang datangnya dari pemikiran manusia sahaja. Ilmu wahyu yang telah dijadikan rujukan dalam segala aspek kehidupan Muslim telah meletakkan ahli sains Islam ke taraf yang sewajarnya dengan sifat manusia itu sendiri. Dengan itu, alam semesta tidak dipandang sebagai sesuatu yang bebas dari penciptanya. Malahan, segala tindak tanduknya adalah atas ketentuannya. Ahli sains Islam tidak lagi menanyakan soalan seperti siapa kita, dari mana kita datang, ke mana kita akan pergi, apakah alam semesta ini, siapakah yang menciptakan dan siapa yang mengawalnya. Dan pelbagai persoalan lagi yang semuanya telah terjawab melalui wahyu yang datangnya dari Allah sendiri. Sebaliknya, bagi ahli sains Barat moden yang berfahaman materialisme, soalan-soalan ini merupakan di antara soalan-soalan yang masih belum terungkai dan terus mengganggu ketenteraman fikiran mereka. Sebagai contohnya, bagi persoalan tentang dari mana kita datang atau asal-usul kejadian manusia sendiri. Jadi Al-Quran telah menegaskan bahawa manusia berasal dari Adam dan Adam pula berasal dari tanah. Seperti firman Allah yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-12. Jadi bagi mendalami hakikat kejadian manusia ini, ahli sains Muslim menyelidik unsur-unsur yang ada di dalam diri manusia serta membandingkannya dengan unsur-unsur yang berada dalam tanah. Mengikut penyelidikan terakhir secara analisis kimia, terdapat 105 jenis unsur pada tanah dan kesemuanya didapati berada dalam diri manusia. Walaupun berbeza dari segi perkadarannya, juga terdapat beberapa unsur yang wujud dan dengan kuantiti yang kecil dan tidak mudah dikesan. Sementara itu, asal-usul manusia menurut pandangan sains Barat yang dipelopori oleh Charles Darwin
seorang ahli biologi yang mengemukakan teori evolusi dengan berpendapat bahawa manusia berasal daripada binatang, khususnya dari binatang yang berupa manusia mawas. Manakala binatang pula berasal dari ameba, sejenis haiwan yang mempunyai satu sel, iaitu organisma yang paling sederhana dengan mengaitkan manusia dengan binatang pula. Tidak kira bagaimana kompleks sekalipun, berasal dari organisma tersimpel, maka wujudlah pertalian yang berterusan di antara manusia dan benda-benda lain yang hidup. Seterusnya, sains barat menegaskan bahawa ia adalah satu-satunya kaedah untuk mengetahui kebenaran. Hal ini kerana sesuatu itu akan hanya diterima apabila sudah melalui proses eksperimen sahaja. Sains Islam pula sebaliknya, iaitu dengan menyatakan bahawa terdapat banyak kaedah yang berasaskan kepada penaklukan dan juga wahyu, baik objektif ataupun subjektif. Semuanya sah dan diterima. Selain itu, bagi sains barat, matlamat menghalalkan cara. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan pernyataan ini? Disebabkan penyelidikan sains itu merupakan sesuatu yang baik dan penting untuk kesejahteraan manusia, semua kaedahnya termasuklah penggunaan haiwan hidup, manusia dan janin bayi adalah dibenarkan. Walau bagaimanapun, sains Islam menolak pendapat sains barat ini dengan menekankan bahawa matlamat tidak menghalalkan cara. Hal ini kerana tidak ada keistimewaan di antara matlamat dan kaedah sains itu sendiri. Kedua-dua seharusnya halal dan mesti di dalam batas-batas etika dan akhlak. Baiklah, selesai perbandingan sains Islam dengan sains barat. Jadi mari kita teruskan kepada perbandingan antara teknologi Islam dengan teknologi barat. Jadi teknologi barat adalah tidak berlandaskan panduan agama, manakala teknologi Islam merupakan tuntutan agama. Seterusnya, teknologi barat hanyalah untuk mengejar nama dan kuasa, dan lain pula halnya kepada teknologi Islam yang ingin menyerlahkan sumbangan karya dan inovasi saintis Muslim sendiri. Dan yang terakhir, teknologi barat menggunakan penciptaan teknologi untuk memonopoli sistem ekonomi. Tetapi bagi teknologi Islam, ia diciptakan bagi memudahkan manusia untuk mengatur dan mentadbir muka bumi. Pengajaran yang dapat diperoleh dari ceramah pada hari ini adalah terdapat banyak perbezaan antara sains dan teknologi Islam dengan barat. Jadi, semua umat Islam perlulah cakna dengan perkara ini supaya boleh mempraktikkan apa yang telah Islam anjurkan. Jadi, saya akan akhiri ceramah pada hari ini dengan serangkap pantun yang berbunyi, jika ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita bersua lagi. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.